KPM. Assalamualaikum, apa khabar semua? Buat apa tu? Hari ini saya nak kongsikan satu tips menarik, iaitu bagaimana membina komunikasi yang menarik antara guru dan murid-murid. Apa dia komunikasi yang menarik guru dan murid-murid ni? Mesti cikgu-cikgu lagi pakar dan mahir daripada saya kan bila nak memulakan PDPR, kalau sebelum ni PDPC kan di sekolah. Ada je cara, kaedah, ada yang menyanyi dan sebagainya. Hari ini saya nak kenalkan PT Make. Sebagai contoh, dulu saya pernah berkhidmat di sekolah rendah, sekolah menengah, jadi kaunselor, di PPD, di jabatan. Semua saya dah rasa tempat-tempat tu. Bila saya nak mewujudkan suasana gembira, bila saya induksi starting, maklum jelas saya ni guru bahasa Melayu, kalau saya rasa topik hari itu adalah budi bahasa, saya mulakan senyum seindah suria yang membawa cahaya. Nampak tak? Bagaimana pelajar seronok. Dia tak sabar. Nak nyanyi sama-sama boleh tak cikgu kan? Kalau budak darjah 1, cikgu. Dia akan suka budak ekspresi. Budak memanglah dia ada kinestetik. Kalau dalam NLP dia ada kinestetik, dia auditory, dia ada visual yang suka pemandangan. Kalau kita pakai baju warna biru, cikgu baju cantik kan? Budak dia memang suka meluahkan apa yang dia nampak, apa dia rasa. Jadi bila kita mengajar ni, kita menggunakan satu teknik komunikasi yang bagus. Hari ini saya nak kongsikan PT Make. Pelajar akan cepat mengikuti PDPR kita, PDPC kita. Dia jadi macam satu tarikan. Dia nanti tau. Mana Cikgu Asmah tak masuk? Mana Cikgu Azizul tak masuk ni? Dia dah teruja dah tertunggu dah. Kalau kita dalam kelas ketika PDPC ataupun ketika hari sekolah biasa yang bukan PDPR, mesti dia seronok. Dia nanti cikgu masuk. Kalau nak cikgu tu suka menyanyi, cikgu tu ada gimmick, cikgu tu pandai membuat lawak, lakon semula sebelum masuk konten pembelajaran, mesti akan ada tarikannya. Jadi hari ini saya nak kongsikan pendekatan PT Make, iaitu personal touch ataupun sentuhan pribadi, MC, motivation continuously ataupun kita katakan motivasi berterusan serta care. C adalah komunikasi, A adalah appreciation ataupun kita katakan penghargaan, R adalah recognition ataupun appreciation tadi adalah kita kata menghargai, penghargaan. Recognition adalah pengiktirafan dan E adalah empathy. Put yourself into client shoes. Dengarkan. Yang pertama, dalam PT Make, kita cerita dulu pasal personal touch. Saya imbau kenangan saya rasa dekat berapa tahun dekat 15 tahun yang lalu, ketika itu saya di sekolah, mengajar di sekolah rendah. Saya tak malu untuk beritahu saya pernah mengajar di sekolah rendah. Dan saya selut kepada cikgu sekolah rendah yang mengajar dengan penuh sabar, tekun dan terima keunikan anak-anak murid yang kecil ni dengan apa kita orang dengan terbuka, dengan senang hati. Alhamdulillah. Ketika saya mengaplikasikan teknik ini dulu awal-awal, pelajar-pelajar lama kelamaan bila kita gunakan teknik komunikasi PT Make, kadang-kadang darjah 1 tu petang, tapi sanggup datang awal pagi. Kadang-kadang awal pagi tu bukanlah ke pagi kan, dia terus pergi bilik counselling saya. Dia terus masuk, Cikgu Azizul, kadang-kadang sibuk kat sini. Adalah dekat 5, 6, 7 orang. Cukup pukul 12.30, hampir dekat 15 orang. Jadi semua dah, saya rasa alamak ramainya. Jadi dalam personal touch ni, apakah personal touch? Personal touch adalah sentuhan peribadi. Sapaan, salaman. Ketika ini kita tak boleh nak bersalam sebab kita sedang melalui fasa pandemik COVID-19, PKP sekarang. Jadi kita tak boleh lakukan begitu. Tetapi dalam personal touch yang saya boleh huraikan ialah P, T. T adalah TOUCH, T trusting, U understanding, C caring, EOUC, H adalah hugs ataupun pelukan. Tapi pelukan tak boleh lakukan sekarang. Jadi apabila kita dengan murid-murid ni, kita dengan anak-anak lah kat rumah. Kalau guru-guru pun ada dengan anak, mak ayah semua sedang menonton ni kan, boleh aplikasikan kepada anak-anak. T ialah trusting. Bila anak mengadu pada kita jangan cepat mengadu pada husband kita atau pada kakak, ataupun kita pada kakak tengok adik awak. Tadi adik awak cakap macam ni, kita sedang membuat judgemental. Adik tak macam kakak.
Kakak tak macam adik. Bila kita membuat perbandingan, kita sudah menghakimi anak kita. Kita sudah labeling anak kita. Apakah yang terjadi kepada dia? Anak kecil ni yang dia excited ni, dia suka explore, dia akan rasa rendah diri. Dia akan merajuk, dia akan jadi kecil-kecil di rumah, dia rasa macam malas nak terlibat aktiviti kekeluargaan. Di sekolah, kita tanya, okey, saya nak tanya siapa yang ada soalan, dia akan tunduk kepala dia begini. Because daripada rumah kita sudah tutup komunikasi dia. Jadi personal touch ini kita kena buat berkali-kali. Kita kena kerap amalkan dalam keluarga. Bermula daripada rumah dan bermula daripada sekolah rendah, kita dah praktikkan. Jadi touch, ya. Kemudian apa lagi? Selain daripada trusting, bila kita trusting, kita percaya dia, kita tak judgemental dia, kita suka dan terbuka kepada dia, dia akan lagi berkembang, dia akan lagi ada confident, self confident dia, keyakinan diri dia pun meningkat. Openness, terbuka. Kita mesti terbuka. Apa saja anak kita cerita, walaupun sekolah rendah, cikgu-cikgu, apa saja anak murid cerita, dengarkan dengan penuh minat. Walaupun kita kata nothing lah, tetapi di rumah mungkin tak ada orang yang mendengar dia bercakap. Mungkin dia anak yang akhir, mungkin dia anak tengah, kita tak tahu. Mungkin dia adalah tidak ada punya ibu dan ayah. Kita dengarkan dia. Walaupun benda dia tu tak gurau sangat, bayangkan dia kita ambil perhatian dia. Anak dia kelas hujung kan. POU, you understanding, fahami mereka. Bila kita faham, senang. Kita tahu setiap budak itu tidak sama kan? Setiap budak itu berbeza-beza kan? Potensi, komunikasi, kebolehan, lagi sosioekonomi keluarga dia lagi berbeza. Jadi kemudian apa lagi? Kita kena layan mereka seadanya. Terima keunikan mereka. Terima tanpa syarat. Keunikan itulah yang kita raikan, keunikan mereka. Kita terima tanpa syarat. Dan ibarat Rogers kata, setiap manusia boleh berubah. Setiap manusia boleh berjaya. Terimalah keunikan mereka. InsyaAllah. You see, caring. Bila kita dah terima keunikan, kita caring and have understanding. Apa tu HUGS. Itu hugs. Hugs tu maknanya kita peluk, tapi yang sama jantina lah kan. Itu sebenarnya untuk membina keakraban. Itu saya cerita dulu tentang personal touch. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Seterusnya, apa lagi yang menarik? Murid ni, kita jangan, kita kata selain daripada jangan labeling, judgemental dia, kita perlu berikan motivasi berterusan. MC, motivation continuously, motivasi berterusan. Anda boleh percaya, saya yakin anda semua boleh membantu sekolah mencapai kejayaan dalam peluncuran peperiksaan SPM akan datang. Kita sentiasa bermotivasi, selalu motivator kat sekolah ni, kaunselor-kaunselor kan, selalu bercakap dengan penuh semangat. Bayangkan kalau cikgu, kita dalam kelas, kita mengajar, kita ada masukkan elemen motivation continuously atau motivasi berterusan. Kita sentiasa pasak pelajar, dorong pelajar untuk terus berjaya, insya-Allah. Sekali cakap, dia tak dengar. Dua kali cakap, dia dengar sikit. Lama-kelamaan, dia tak sabar menantikan kunjungan cikgu ke dalam kelas. Kalau dalam PDPR, cikgu boleh laksanakan motivasi berterusan ini. Okey, cikgu yakin anak murid cikgu semua bagus-bagus. Dengan keputusan rakan-rakan anda dalam peperiksaan SPM yang lalu, saya yakin anda boleh mencapai kejayaan. Begitu juga sekolah rendah, boleh sebutkan peperiksaan-peperiksaan yang telah dilalui ketika PDPR sebelum ini. Jadi ini salah satu menunjukkan bahawa pelajar rasa dihargai, pelajar rasa sentiasa diberi sokongan. Ketika pandemik COVID-19 ni, kita tak tahu apa berlaku di rumah mereka, apa berlaku perhubungan keluarga mereka. Adakah mereka ni cukup makan ataupun selesa seperti kita. Jadi dengan PDPR ini, apabila kita masukkan elemen MC, motivation continuously, boleh dalam bentuk nyanyi ataupun you nyanyi, jika kau fikirkan kau boleh. Sesuatu benda yang merangsang mereka untuk motivasi, untuk meningkatkan ataupun mendorong mereka untuk berjaya.
dan belajar dengan tekun, itu salah satu kaedah yang dapat menanamkan dalam diri mereka untuk terus meningkatkan pencapaian dalam akademik. Di akhirnya pelajar terkesan, dan apabila mereka bersendirian malas belajar, mereka terngiang-ngiang perkataan cikgu. Mereka teringat-ingat bisikan cikgu. Mereka teringat motivasi yang cikgu berikan. Dan akhirnya para pelajar kita senang untuk belajar. Teringat cikgu je, hati senang. Belajar, akan teringat belajar. InsyaAllah. Ini adalah salah satu kaedah yang kita dapat meningkatkan momentum para pelajar untuk belajar ketika ini. Selain daripada itu, apa lagi yang kita bolehkan dalam motivasi berterusan ini? Ketika ini, kita tahu ramai para pelajar yang mungkin tidak mempunyai kemudahan-kemudahan gadget yang mencukupi, lain yang lancar seperti kita dan sebagainya. Dan mereka juga tak tahu apa jadi pada masa hadapan mereka, terutama pelajar-pelajar yang tidak terdedah kepada keadaan semasa akan datang, apakah cita-cita akan datang, adakah mereka berjaya masuk universiti atau tidak, siapakah yang bantu kita. Kalau dulu di sekolah kan ada cikgu kan, tak kira mana cikgu, saya nak tolong cikgu, macam mana cikgu saya nak buat UPU ni, cikgu macam mana saya nak buat matematik ni cikgu. Semua dulu dibantu oleh guru sepenuhnya di sekolah. Tetapi hari ini keadaan telah berubah. Ketika kita mengalami pandemik COVID-19 ini, menghadapi pandemik COVID-19 ini, kita berhadapan dengan satu halangan besar. Jadi gunakan platform yang ada, tetapi kita upgrade, kita tingkatkan komunikasi kita dengan menggunakan motivation continuously atau motivasi berterusan ini sebagai tools untuk kita menyampaikan pengajaran dan pembelajaran di rumah ketika ini. InsyaAllah, anak murid kita lama kelamaan akan dapat celik akal dan terbuka, dan motivasi dalam diri mereka akan terus meningkat. InsyaAllah. Cikgu-cikgu sekalian, ibu bapa, adik-adik yang mendengar, mungkin rakan-rakan saya pun yang mendengar, sebenarnya dalam komunikasi ini antara murid-murid dan cikgu, dia bertambah seronok kalau kita dapat menguasai komunikasi yang bagus. Saya nak kenalkan satu teknik komunikasi ni. Tadi saya sebut personal touch, PT, MC, motivation continuously atau motivasi berterusan, CRE, care. C, komunikasi ni merujuk kepada saya ambil satu teori, iaitu teori transactional analysis oleh Eric Berne, menyatakan bahawa gaya komunikasi ni ada 3. Satu ialah gaya komunikasi keibubapaan. Kalau kita kat dalam kelas, selalu kita kata, diam senyap sikit, siapa bising cikgu hukum nanti. Siapa bising cikgu suruh tak kat luar. Siapa tak siap kerja rumah cikgu rotan nanti. Kita selalu mengingatkan pelajar tentang perkara itu, sehingga kalau kita cakap pun pelajar dah lali dah. Sebenarnya cikgu tak mengendakkan pun kan, sebab cikgu sebenarnya sayang kat anak murid kan, nak comel-comel yang sekolah rendah ni sebagainya kan. Kemudian apabila kita menggunakan komunikasi parenting atau komunikasi keibubapaan ni adalah lebih kepada menghukum, kita menyuruh, kita mengarah. Dia ada sedikit macam mak ayah kat rumah lah kan. Kalau kita sebagai ibu bapa kat rumah, dah kemas bilik dah basuh pinggan dah lipat baju dah, semua arahan. Kemudian kita ingatkan dia berkali-kali, kita marah sikit dan sebagainya. Itu komunikasi parenting, keibubapaan. Tetapi kalau kita masukkan elemen komunikasi keanak-anakan, child, kita masukkan ke anak-anakan ni, dia ada komedian sikit, dia ada lelucon sikit, luculah sikit kan, kita bergurau senda. Contohnya kan, tiba-tiba kita masuk kelas bersih. Kalau selepas PKP lah kan, kita boleh ke sekolah, kelas bersih, makna ketua kelas tolong kawan-kawan dia kemaskan kelas dan sebagainya, dan kita masuk pun hati senang. Saya tengok kelas dah bersih lah, cikgu happy, cikgu rasa semua nak cikgu nak belanja semua. Contoh bergurau senda kan, walaupun tak betul kadang-kadang kan, tapi bagaimana kita bergurau kepada pelajar, kita berjaya membeli jiwa mereka, kita berjaya menarik hati mereka. Mereka rasa seronok, cikgu ni garang tapi dia boleh bergurau dengan kita. Budak apa lagi? Bagaimana respon mereka? Walaupun cikgu tegas, walaupun cikgu marah, tetapi kasih sayang di hujung hati sampai kepada anak murid. Dan ketika itu adakah cikgu marah lagi? Tak.
sebenarnya cikgu akan cakap, cikgu sebenarnya sayang ke awak semua, cikgu anggap awak macam anak cikgu. Maka awak peluklah, si cikgu Siti pun peluk anak murid dia Ayu, yang cikgu Azman pun peluk anak dia Azizul, anak murid dia. Itu kalau bukan pandemik. Tetapi kalau ketika pandemik COVID-19, no, tak boleh rapat-rapat, mesti ada penjarakan. Nampak tak bagaimana terbitnya rasa kasih sayang itu seandainya kita masukkan elemen gurau senda, lelucon, komedian dalam teknik keanak-anakan itu. Tetapi kita bukan sepanjang masa guna itu, sebab nanti pelajar tak ikut arahan kita pula. Suruh buat kerja rumah pun tak nak ikut, suruh buat macam-macam pun tak nak ikut. Akhirnya dia dah menjadi biasa dan dia tak akan patuh lagi arahan guru. Kemudian yang ketiga, gunakan teknik adult ataupun kita kata teknik komunikasi dewasa ni. Bila dewasa ni tidak ada feeling. Okey, perhatian semua. Cikgu nak bacakan keputusan peperiksaan SPM pada semua. Tak ada feel kan? Hanya benda-benda yang penting yang dewasa. Tetapi mungkin juga kepada para pelajar yang matured, yang matang, yang mana kita boleh berkomunikasi secara orang dewasa, yang di mana mereka tahu mengendalikan emosi, cara dia, tingkah laku mereka yang matang berbanding dengan pelajar-pelajar kadang-kadang yang nak perhatian, dia suka buat berbagai-bagai cara depan kita, mungkin boleh digunakan. Tetapi untuk menarik pelajar-pelajar untuk terus menyukai kita, menyukai PDPR kita, gunakanlah teknik child communication, parenting and adult. Anda buat adjustment. InsyaAllah pelajar akan suka dan lekat dengan anda. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya dah ceritakan komunikasi kan. Salah satu cara lain ialah appreciate. Appreciation atau hargailah anak murid kita. Kalau ketika pandemik COVID-19 ini kita tak boleh berjumpa, memberi hadiah dan sebagainya, tetapi kita boleh gunakan perkhidmatan-perkhidmatan kat luar, penghantaran semua, tetapi kadang-kadang leceh sikit kan. Tetapi bukan itu yang para pelajar nak. Kalau kita dapat buatkan kad dalam bentuk digital pun, ucap tahniah lulus dengan berjaya atau dengan semua anak-anak murid kita dalam kelas pun mereka dah bersyukur. Ataupun kita buatkan video pendek, beritahu cikgu ucapkan tahniah, sebutkan nama satu-satu pun dia rasa terharu kerana cikgu datang dekat pada dia dalam bentuk video, walaupun sebenarnya ketika ini cikgu tak dapat bersemuka. Bukan saja berbulan-bulan, mungkin ada yang lebih daripada 2-3 bulan ya. Jadi dengan cara kaedah ini, murid rasa dihargai, murid rasa dekat dengan cikgu. Dia pun terkejut dulu, cikgu ni nampak garang tapi sebenarnya cikgu ni hati dia baiklah, sayang kat cikgu. Dia terharu. Itulah momen yang kita dapat tinggalkan sebelum mereka meninggalkan kita untuk menuju ke menara gading. InsyaAllah mereka akan kembali ke pangkuan kita nanti. Atau tidak hari guru, mereka akan hantar ucapan. InsyaAllah. Akhir kata, sebelum saya terlupa, dalam masa yang sama, iktiraf, recognition, iktiraf anak murid kita. Walaupun mereka tak pandai, yang setengahnya kelas akhir, ataupun selalu dalam kelas yang dapat nombor yang corot, ataupun dia tak menunjukkan yang seperti kita harapkan, tetapi dengan kita mengiktiraf kerja, mungkin dia rajin mengemas dalam kelas sebelum ni, ataupun dalam PDPR, walaupun mereka tak setaraf dengan rakan lain yang pandai, tetapi mereka dalam PDPR, mereka yang paling awal. Apa-apa mereka yang nombor satu paling awal, iktiraf kehadiran dia. Supaya dengan pengiktirafan kita itu akan melonjakkan motivasi dalam diri dia untuk lebih belajar dan lebih tekun. Bila kita beri perhatian, dia akan balas balik perhatian itu dengan kesungguhan untuk lebih belajar. Jadi, akhir sekali, empathy, put yourself into client shoes. Terimalah keunikan anak murid walaupun dia gembira depan kita, walaupun kita tahu dia gembira ketika PDPR, belum tentu dia sejahtera. Mungkin dia ada masalah. Rasailah apa yang mereka alami seandainya ada anak murid berkongsi dengan kita. InsyaAllah dengan kita mendengar penuh minat,
empathy. InsyaAllah anak murid akan sejahtera. Bukan saja dalam akademik, tapi dalam sahsiah juga akan meningkat. Sampai kita jumpa lagi, cikgu, dan semua yang sedang mendengar rancangan ini.